Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Izharham bin Muhammad Hamzah dan juga rakan-rakan sekalian. Saya Nuzairah binti Abdullah akan membuat pembentangan mengenai kertas konsep yang bertajuk Kemahiran Penggunaan Pedagogi dan Adaptasi dalam Penulisan Rancangan Pengajaran Harian. Berikut adalah aspek-aspek yang akan diketengahkan dalam kertas konsep ini. Abstrak. Rancangan pengajaran merupakan satu rekod khas yang disediakan lebih awal oleh guru sebelum menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran. Kertas konsep ini dibuat dengan merujuk kepada dua kajian terdahulu iaitu kajian oleh Johannes Koenig, Albert Burmese-Boss, Christine Buchholz dan Nina Glut, dan juga kajian oleh Matono, Jaga Aditya Dewantara dan Soeharto. Dalam kertas konsep ini akan membincangkan mengenai pengenalan berkaitan rancangan pengajaran dan pedagogi. Teori dan model yang digunakan dalam kertas konsep ini ialah Model of Competence as a Continuum oleh Blumek et al. 2015. Seterusnya, kajian literatur dibuat berdasarkan kepada beberapa kajian lepas berkenaan rancangan pengajaran. Dapatan kajian dan perbincangan untuk kertas konsep ini dibuat berpandukan kepada dua kajian lepas yang disebutkan di atas tadi. Kaedah kajian yang digunakan bagi kedua-dua kajian ini adalah kajian kuantitatif dengan menggunakan soal sidik sebagai alat kajian. Ujian dan analisis yang terlibat dalam dua kajian ini ialah analisis deskriptif dan analisis korelasi. Kedua-dua kajian ini menunjukkan keputusan yang signifikan dengan hipotesis dan disokong. Seterusnya, kertas konsep ini mengetengahkan beberapa isu berkenaan penulisan rancangan pengajaran di Malaysia. Implikasi dalam penyediaan kertas konsep adalah berkaitan dengan kemahiran penulisan rancangan pengajaran terhadap sistem pendidikan Malaysia yang meliputi aspek perancangan dasar, latihan, pentadbir, guru dan pelajar. Seterusnya, kesimpulan kertas konsep dibuat berpandukan kedua-dua artikel yang dipilih. Pengenalan. Rancangan pengajaran harian iaitu RPH merupakan satu dokumen rasmi penting kepada seorang guru profesional yang perlu disediakan sebelum sesuatu pengajaran dilaksanakan. Namun, kurangnya kemahiran menulis RPH dengan baik akan menjejaskan kaedah pengajaran dan pembelajaran di antara guru dan pelajar. Kemahiran dalam membuat inovasi pembelajaran dan pengajaran amat diperlukan oleh guru-guru untuk menjadi lebih efektif dan efisien supaya lebih seiring dan dengan kemajuan pada masa kini. ISA 2016. Menurut beliau lagi, untuk memastikan keberkesanan proses pembelajaran dan pengajaran dalam kelas, guru perlulah berkemahiran dari pelbagai sudut seperti dari aspek perancangan, pelaksanaan dan penilaian terhadap persediaan proses pengajaran. Oleh yang demikian, seseorang guru perlulah memiliki kemahiran yang pelbagai dalam membuat RPH untuk memastikan pelajaran yang disampaikan kepada pelajar dapat mencapai objektif yang dikehendaki. Terdapat dua rancangan pelajaran, iaitu rancangan pelajaran tahunan dan juga rancangan pelajaran harian. Rancangan pelajaran tahunan mengandungi secara ringkas isi pengajaran dan pembelajaran berdasarkan sukatan pelajaran kebangsaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Manakala rancangan pelajaran harian merupakan terjemahan rancangan pelajaran tahunan yang mengandungi sekurang-kurangnya maklumat seperti objektif, cara bagaimana hendak mencapai objektif dan kenyataan sejauh mana objektif itu tercapai. Kedua-dua rancangan pelajaran ini dipetik melalui Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 3 1999 berkenaan penyediaan rekod pengajaran dan pembelajaran. Pedagogi dalam pendidikan. Pedagogi berasal daripada bahasa Latin yang memberi maksud kaedah pengajaran kanak-kanak. Namun demikian, sesuai ataupun seiring dengan kemajuan dunia pendidikan pada masa kini, konsep pedagogi turut berkembang dan digunakan dalam konteks pengajaran di semua peringkat sekolah sehingga ke peringkat universiti. Seseorang guru perlu mengasuhi pedagogi kerana guru tersebut akan lebih mudah dalam memilih kaedah pengajaran yang bersesuaian dengan tahap penerimaan murid-muridnya. Misalnya, guru telah sedia maklum bahawa kemampuan murid tersebut sejauh mana. Jadi, dengan adanya ilmu atau kemahiran pedagogi tersebut, ianya akan memudahkan seseorang guru tersebut merancang pengajaran harian dengan baik dan mudah. Teori dan model. Kertas konsep ini menggunakan model perancangan yang dibuat oleh Blumek, Gustafsson dan Severson 2015. Model perancangan pelajaran ini adalah sebahagian daripada kecekapan guru dalam menggunakan kemahiran pedagogi untuk adaptasi ke dalam penulisan rancangan pengajaran. Berikut adalah rajah model yang digunakan. Menurut model umum ini, kecekapan dapat dijelaskan di sepanjang kontinum pelupusan peribadi seperti pengetahuan profesional guru, kemahiran kognitif khusus situasi seperti persepsi, tafsiran dan membuat keputusan, dan prestasi guru yang diperhatikan di dalam kelas. Mengikut model ini, dianggap bahawa penerimaan atau penyesuaian pedagogi sebagai konstruk keadaan khusus kemahiran kognitif telah disiasat dalam kombinasi dengan langkah-langkah lain. Pengetahuan profesional guru yang
yang telah dianalisis sebagai perluasan kognitif dan saling berkaitan dengan kemahiran khusus situasi, sedangkan kemahiran khusus situasi harus dilihat lebih dekat dengan prestasi sebenar di dalam kelas. Selain itu, kaedah merancang pengajaran merangkumi pembentukan objektif pembelajaran, pemilihan dan menyusun bahan-bahan pengajaran, pemilihan sumber atau media pembelajaran, strategi dan kaedah pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran. Kajian literatur diambil daripada setakat saya ambil daripada dua pekaji, dua artikel oleh Koenig, Bumrich, Voss, Burchard dan Grotov 2020. Rancangan pengajaran merupakan antara cabaran yang perlu dihadapi oleh guru. Oleh itu, pendidikan guru bertujuan mempersiapkan bakal guru sebagai perancang pelajaran dan melahirkan guru yang berkebolehan perlulah mempunyai kemahiran dalam membuat rancangan pengajaran. Menurut Masnan 2014, amalan pedagogi guru prasekolah permulaan melibatkan dua konstruk iaitu pengetahuan persediaan pengajaran dan kemahiran pelaksanaan pengajaran di dalam kelas prasekolah. Kemahiran pelaksanaan pengajaran guru dapat dilihat dalam RPH untuk membuktikan sejauh mana seseorang guru berkeupayaan mengajar berdasarkan RPH yang telah dibuat. Dapatan kajian daripada dua artikel yang dirujuk menunjukkan keputusan deskriptif dan analisis korelasi. Keputusan deskriptif menunjukkan ukuran terhadap penyesuaian pedagogik diekstrak dari analisis penskalan IRT sehingga merit skala logit. Oleh itu, penilaian guru mempunyai kecenderungan yang positif secara umumnya kerana 4 skala adalah dinilai di atas teori min dengan skala min lebih besar daripada 2/5. Aspek petunjuk yang berbeza menunjukkan min terendah yang sama dengan 2.334 dengan sisian paling terbesar 0.66. Analisis korelasi, semua pemboleh ubah kajian menunjukkan subskala pengetahuan pedagogi AM di satu sisi dan subskala amalan pengajaran di sisi yang lain adalah saling berkaitan antara satu sama lain. Antara pengetahuan pedagogi AM dan adaptasi pedagogi, hanya korelasi dengan subskala pengetahuan pedagogi AM yang diadaptasi adalah signifikan. Dapatan kajian melalui analisis regresi menunjukkan kesan pengetahuan pedagogi AM terdapat 3 dapatan kajian melalui analisis regresi yang menunjukkan kesan pengetahuan pedagogi AM ke atas adaptasi pedagogi, kesan adaptasi pedagogi ke atas amaran pengajaran yang dilakukan tersendiri dan dapatan kepada keseluruhan model yang digunakan. Perbincangan kajian ini menyelidiki hubungan antara perancangan pedagogi AM, adaptasi pedagogi dalam rancangan pelajaran bertulis dan latihan mengajar dengan menggunakan sampel 172 orang guru pengawas dan awal industri mereka di Jerman. Dua persoalan kajian dapat ditangani iaitu dengan bertanya sama ada guru merpati boleh dianggap sebagai peramal yang signifikan untuk kemahiran adaptasi pedagogi dalam penulisan rancangan pembelajaran. Yang kedua adalah apakah adaptasi pedagogi dalam menulis rancangan pelajaran akan dapat dilihat dalam laporan kendiri amalan pengajaran bagi guru pelatih. Penyesuaian pedagogi dalam menulis rancangan pelajaran sebagai konstruk mempunyai fokus khusus dan pengetahuan yang sesuai dalam bidang penyesuaian dapat dianggap sebagai pengkalan pengetahuan yang relevan. Penemuan seterusnya memberikan gambaran bagaimana guru pelatih memanfaatkan pemilihan pengetahuan pedagogi AM yang sesuai menimbulkan anggapan bahawa penyelenggaraan perancangan pengajaran guru tidak semestinya bebas dari pengetahuan teori mereka. Perancangan guru juga tidak sesuai dengan prestasi sebenar mereka di dalam kelas. Prestasi mungkin dipengaruhi oleh refleksi guru dalam tindakan atau pengajaran interaktif. Guru pakar dapat memerhatikan tugas-tugas pembelajaran yang dirancang tidak sesuai seperti yang diharapkan dan sebagai sebahagian dari refleksi dalam tindakan. Pengaktifan kognitif sebagai dimensi latihan instruksional tidak dapat diramalkan secara signifikan mungkin disebabkan oleh masalah pengukuran. Isu-isu dalam penulisan rancangan pengajaran di Malaysia. Pembelajaran berasaskan projek PBL dianggap asing walaupun ianya telah lama diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia kerana guru-guru masih menggunakan pengajaran bercorak konvensional yang berpusatkan guru menggunakan papan hitam atau putih lebih banyak memberi kuliah dan hanya berdasarkan kepada aktiviti-aktiviti dan isi kandungan yang dibekalkan oleh KPM. Kekangan faktor masa di mana kebanyakan guru memberikan alasan PBL tidak dapat dilaksanakan di dalam bilik darjah kerana memerlukan masa yang panjang untuk dilaksanakan. Isu yang melibatkan guru pelatih dalam menulis RPH menunjukkan kebanyakan guru pelatih masih lagi kurang melakukan perancangan dan persediaan yang rapi dan tersusun ketika menulis RPH. Mereka juga dianggap mengambil mudah tentang tugasan yang dipikul dan menulis RPH dengan sambil lewa.
Antara kekurangan dan kelemahan dalam penulisan RPH oleh guru pelatih ialah tidak mempelbagaikan kaedah pengajaran, aktiviti yang kurang menarik dan kurang merangsang minat murid, hasil pembelajaran yang tidak tercapai, tidak menyediakan BBM yang sesuai dan kreatif, penulisan nilai-nilai murni yang tiada kaitan dengan tajuk pengajaran dan kurang menekankan unsur kebat. Implikasi kotas konsep ini yang dilakukan, terdapat beberapa implikasi terhadap sistem pendidikan Malaysia dari beberapa aspek perancangan. Terdapat 5 implikasi, iaitu dasar, latihan, pentadbir, guru dan pelajar. Implikasi terhadap dasar memberikan pihak kerajaan ruang untuk menambah baik kaedah penulisan rancangan pengajaran seiring dengan arus pemodenan di Malaysia. Implikasi terhadap latihan, pihak IBG yang melatih guru baru perlu menambah baik sukatan pelajaran berkaitan dengan kemahiran penulisan rancangan pengajaran agar guru yang dihasilkan dapat menguasai kemahiran dalam penulisan rancangan pengajaran dengan lebih baik. Implikasi terhadap pentadbir, penulisan rancangan pengajaran yang baik akan mempengaruhi guru penilai dalam menilai prestasi guru tersebut dari segi kebolehan mengajar dan juga sasiah diri guru tersebut. Implikasi terhadap guru, penulisan RP yang dibuat secara sistematik akan memudahkan guru membuat rujukan mengajar dengan lebih berkesan kepada murid. Implikasi kepada pelajar pula, pelajar akan dapat dilihat apabila pelajar seronok untuk belajar dengan kaedah pengajaran yang pelbagai oleh guru yang telah membuat RP dengan kemahiran adaptasi pedagogi yang berkesan. Kesimpulannya, berdasarkan kajian, telah membuktikan bahawa pengetahuan guru adalah relevan untuk mengadaptasi pedagogi sebagai salah satu aspek yang tertentu dalam perancangan pelajaran dan perancangan pelajaran yang dikaji mempunyai beberapa akibat untuk para guru menangani kaedah pembelajaran di dalam kelas. Guru pelatih perlu memahirkan diri dalam menguasai kaedah adaptasi pedagogi dalam penulisan rancangan pelajaran. Berikut adalah antara rujukan yang saya gunakan untuk membuat kertas konsep ini. Sekian, terima kasih.